Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wana Asmara bin Muhammad Noor daripada Poliklinik Dynamic Meranang. So sekarang ni pun banyak juga orang berkatakan tentang sakit darah tinggi, terutama semenjak PKP kan. Ramai orang stres. So sakit darah naik, tekanan darah naik tanpa disedari kan. So okey, darah tinggi ni sebenarnya tekanan darah yang melebihi 140/90 bagi bukan warga emas, dewasa lah 18 tahun ke atas. Dan bagi yang warga emas lebih pada 160/95, itu untuk warga emas. Sebab saudara dia memang dah keras sikit, memang lebih tinggi daripada orang muda lah. Dan kalau budak-budak pula rendah lagi lah, bawah pada 100/70. So tekanan darah ni basically dia akan naik apabila salur darah kita mengecut. So bila salur darah mengecut, pressure naik kan. Macam kalau kita ada pipe air, kita nak kasih dia jauh lagi pergi, kita picit lubang ni kan, kasih kecil kan. So tekanan tu akan naik dan dia akan pergi jauh lagi. So tekanan darah akan naik. Macam itulah salur darah kita bila kecut, dia akan naik pressure So penyakit apa saja dalam dunia ni pun dia ada punca je, kita kena kawal punca je. Kalau tidak, kita akan bergantung harap pada ubat lah. Okay. So darah tinggi ni boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Satu dipanggil sebagai primary hypertension, maknanya hypertension yang disebabkan oleh keturunan. Okay, so ini tak ramai sebenarnya, less than 10% lah. Okay. And then maknanya tak tahu sebab apa, tiba dah kena darah tinggi lah, tak stres tak apa pun kena darah tinggi. Alright, itu sangat jarang lah, nasib tak baik lah kena tu. Ini kedua dipanggil sebagai secondary hypertension, maknanya ada penyebab dia. Ada penyebab dia. Contohnya macam apa ni, pheochromocytoma, dia ketubuhan pada bahagian atas buah pinggang. Okay, dia boleh menyebabkan tekanan darah naik, terutama bagi orang-orang muda lah. Selalu yang muda kena pheochromocytoma ni, muda lagi tu. Lepas tu tekanan darah naik, dan tak dah pakai ubat macam 3-4 ubat pun tak nak turun lagi. Biasanya specialist akan siasat, tengok x-ray, buat CT scan dan sebagainya, tu tengok dalaman tu kan. Dia masalah buah pinggang juga boleh menaikkan glomerulonephritis, acute glomerulonephritis. Ini biasa kena pada orang-orang kanak-kanak yang apa ni, kena skabis yang teruk, kena kulit putih yang teruk, yang menyebabkan reaksi yang boleh merosakkan buah pinggang, yang menyebabkan tekanan darah kita naik. Sebabnya buah pinggang ni dia ada menghasilkan satu macam bahan enzim lah, ACE dia panggil, angiotensin converting enzyme 2. Yang ni dia antara punca utama tekanan darah boleh naik. Jadi dalam badan manusia yang biasa macam kita ni pun, kadang-kadang ACE2 ni dia boleh naik juga, banyak yang nak menaikkan tekanan darah kita juga. Sebab itulah ada ubat yang khas untuk menghalang ACE ni. ACE2 ni panggil ACE2 inhibitor. Kalau kita dapat apa ni, ubat yang nama dia pril kat ujung tu, perindopril lah, captopril lah, lisinopril, enalapril, tu semua itu ACE2 inhibitor. Itu antara line pertama untuk rawatan darah tinggi sekarang ni. Okay. So then of course lah, pemakanan lah, secondary kepada pemakanan. Okay. So apa ni, dan juga stres jadi stres ni semua, fizikal atau mental, tak cukup rehat, tak cukup tidur, tension, nak marah, tak puas hati, bergaduh, merajuk, banyak benda fikir, banyak benda nak buat, dan satu masa risau, runsing, takut, semua tu termasuk dalam stres. Okay, so bila stres ni hormon happy kita kurang, jadi stres hormon kita keluar, kortisol tinggi, macam-macam lagi, menyebabkan fatigue dan sebagainya, yang menyebabkan salur darah kita mengecut, dan kadang-kadang salur darah kita mengecil dia punya salur tu akibat pada aterosklerosis, pengerasan salur darah tu. So tekanan darah akan naik. Okay. Ini makanan lah, makanan ni tetap sama macam kecil manis, macam gaut, macam stroke, macam sakit jantung, iaitu berhenti makan makanan yang bertukar jadi gula dengan cepat dalam badan. Itu satu, gula lah, gula putih, gula perang tu semua sama lah. Dan juga gula-gula asli ni, macam gula apa ni, gula kabung, gula Melaka, gula Nissan ni semua. Okay,
sebab itulah benda ni tak boleh banyak. Gula-gula natural ni dia tak boleh banyak, boleh ambil tapi tak boleh banyak. Tapi kalau gula putih yang gula perang tu, itu kalau boleh elak terus, alhamdulillah, hidup anda akan selamat. Okey, sebab dia menyebabkan keradangan yang tinggi, saluran darah kita boleh mengecut dan juga boleh menyebabkan sempit saluran darah tu. Tanpa gula tu, tanpa insulin yang tinggi, kolesterol tidak akan mengecik saluran darah kita. Tak. Kalau kita ambil kolesterol dengan benda-benda yang cakap tu, gula putih apa semua ni, maka dia akan menyebabkan kolesterol melekat pada dinding. So walaupun kolesterol normal, tetap kolesterol akan melekat di dinding tu. Dia mengecilkan saluran darah tu. So jadi kita kena elakkan benda tu. Dan juga elakkan makanan benda lain yang boleh bertukar dengan menjadi gula dengan cepat dalam badan ni ialah tepung gandum. Okey, tepung gandum macam mi kuning, Maggi, roti putih, roti canai, biskut tu semua, okey. Kuih-kuih tu semua, donat, kuih udang, jemput-jemput, apam balik, semua tu sebab ada tepung gandum. So boleh masuk dalam darah, gula tu akan cepat naik, shoot up. Makan nasi pun dia boleh shoot up, dia boleh naik juga gula tu dalam badan tapi tak cepat. So dia landai sikit, graf dia tu landai sikit. So badan kita sempat lagi menghasilkan insulin untuk menurunkan gula tu tadi. Tapi kalau tepung ni dia tersap terus lagi, badan tak sempat nak kontrol dia. So damage akan dibuat, yang menyebabkan bahagian dalam saluran darah kita jadi radang. Semua benda yang lalu akan melekat, termasuk kolesterol, kalsium ke apa-apa geram-geram yang boleh melekat di situ. Dan juga menyebabkan jadi sempit. Okey. Jadi kena elakkan benda-benda tu. Alright. Dan jadi kalau kita boleh elak benda-benda tu, insya-Allah kita boleh reverse balik. Tapi kena istiqamah lah. Elak benda-benda tu bukan senang. Tahu sebab kita daripada kecil makan karbo kan. So kita kena tukar kepada lemak sihat, protein, serat yang banyak. Okay. So dari segi rawatan, kalau pergi hospital dia akan bagi ubat lah. Okay. Ubat ni ada banyak jenis, tapi sekarang ni kalau ikut CPG, guideline daripada KKM, pilihan pertama ialah ACE2 inhibitor tu, yang peril-peril kat ujung tu lah. Okay, so dia akan menghalang daripada ACE2 tu melekat pada reseptor dia yang menyebabkan tekanan darah naik. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah grup CCB. CCB ni calcium channel blocker. So dia yang nama pin kat ujung amlodipin, felodipin, nordipin, segala pin lah, bukan ayah pin. Okay, nordipin. So biasanya ubat ni dia block calcium channel blocker, dia block kalsium daripada masuk ke saluran darah tu, di otot saluran darah, yang menyebabkan saluran darah kita akan relax. Semua masa dia relax, otot dia relax, so dia akan kembang. So bila saluran darah kembang, dia automatik turunlah tekanan darah tu. So dan amlodipin atau pin ni, CCB ni, dia bertindak sangat cepat. Dalam masa 1 jam saja tekanan darah tu dah boleh turun. Dan dia selalunya long acting 24 jam. Dan zaman-zaman dulu punya nordipin tu, yang tu kena makan 3 kali sehari. Tapi yang baru-baru ni, untuk generation ni semua makan sekali sehari je. Cuma kadang ada side effect, pening, postural hypotension, macam tu ada berbuang, sakit kepala sikit. Lepas tu pilihan ketiga adalah panggil apa grup tu beta blocker. Okay. So beta blocker ni dia macam dia blok saraf yang supply saluran darah ni. So menyebabkan signal tak ada. Bila signal tak ada, dia kembang. Okay. So tekanan darah pun akan turun. So biasanya yang nama LOL tu lah, atenolol, metoprolol, bisoprolol, macam-macam lagi lah yang LOL tu lah. Bukan tolol bisoprolol, apa semua tu, atenolol. So biasa side effect dia sakit kepala lah. Dia rasa macam migraine, sakit kepala dia kadang tu. Itu rawatan dia lah. Lepas tu seperti biasalah, kalau nak try herba-herba tu semua boleh juga kan.
secara asasnya herba ni apa-apa yang pahit tu adalah ubat darah tinggi cik manis. Okey, ada orang berkata lah, pegaga lah, pedu bumi lah, mak ketua dewa lah, ulam raja lah, sayur apa, petola lah, macam-macam lagi lah. Okey, so semua tu boleh try, cuma jangan eksesif. Gaman boleh saja, tapi jangan banyak sangat lah, jangan over, jangan terpengaruh dengan MLM ni lah, yang jual produk ni. Siap cakap kau dah makan benda ni, tak payah makan ubat hospital lagi, tak payah apa ni, kontrol makan ni, kau boleh pedal semua. Itu tak boleh lah, silap tu. Okey, kita boleh berhentikan ubat tu sebenarnya dengan bantuan benda-benda herba ni, tapi bukan tahap berhenti macam tu. Kita kena berhentikan sikit demi sikit. Apa yang saya buat selama ni, tahun ni ada 4 orang dah pesakit saya berhentikan ubat darah tinggi ni. Saya berhentikan sikit-sikit. 3 bulan untuk turun. Kalau cantik, normal, kita separuhkan ubat tu. Kalau 2 jenis ubat, saya kurangkan jadi 1. Kalau 3 jenis ubat, saya kurangkan jadi 2. Kalau 1 jenis ubat, saya kurangkan dos saya separuh. Macam tu. So 3 bulan untuk turun lagi. Kalau cantik lagi, main tak ada lab langsung. So total dah 6 bulan. Proses separuhkan lagi. Kalau yang dah memang separuh tu, kita berhentilah untuk sebulan. Tapi follow up untuk cek tengah darah tu kena ada. Okey. Jadi macam tu cara kalau nak berhenti pun. Bukan senang nak buat lah, tak ramai. Dan setahun ni berapa ribu pesakit saya, cuma 4 orang je yang berjaya. Ni kena kesungguhan. Dia memang orang yang kontrol makan, kontrol stres, insyaAllah. Okay, so saya harap apa yang saya sampaikan ni dapat membantu semua orang lah, terutamanya yang ada darah tinggi tu. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.